Perkataan yang mu'rab ada 4 keadaan, iaitu rafa', nasab, jar dan juga jazam. Keadaan ini dipanggil jenis-jenis i'rab. Tanda-tanda yang asal untuk setiap keadaan i'rab disebut ialah dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Baik. Kita nak melihat kepada baris sekarang ini. Kerana nahu asasnya adalah tentang baris. Okey. Kita ada baris asal dhammah, fathah, kasrah dan juga sukun. Ini baris yang kita maklum. Depan, atas, bawah dan juga sukun. Okay. Bila masuk ke dalam nahu, dia tak disebutkan baris, dia sebutkan keadaan dulu. So dia ada beza. Satu namanya keadaan ni. Okay. Yang kedua barulah disebut dengan baris asal dia, ataupun di sini dia letakkan tanda dia. Kan? So kita boleh gunakan sebagai baris dia. Okay. So ada dua, dia perlu dibezakan. Satu namanya keadaan, satu lagi namanya baris. Baik. Keadaan ni ditunjukkan macam mana? Contoh, kalau kita sebut okay, keadaan hari yang mendung. So itu adalah keadaan ataupun situasi, kan? Ataupun disebut masuk kelas lah, datang ke sekolah kan. Keadaannya ialah, situasinya ialah dia datang awal. Okay, so itu dia punya situasi dia, datang awal. So bila masuk dalam lebih detail kepada apa bukti dia datang awal. So itu ada beza. Ada yang datang awal pukul 6.30. Ada yang datang pukul 6.45. Ada yang datang pukul 7. So semua itu masuk dalam keadaan apa? Datang awal. So, itu dia punya situasi dia, datang awal. Tapi bila kita pergi dalam datang awal tu, dia akan keluarlah detail sikit lagi. Dia datang awal pukul berapa? So keluarlah. Kan 6.45, 6.30, pukul 7. Oh, okey. Dia apa tu? Tahap berapa? Tahap 1 ke tahap 2? So dia akan ada dia punya detail. So itu yang dimaksudkan dengan keadaan. So keadaan kita ada rafa', nasab, jar dan juga jazam. Itu dia punya keadaan. Rafa' ini dia dikenali kalau dengan baris, maka dia dikenal dengan baris depan. Kalau nasab, kalau disebutkan baris, dia dikenal dengan baris atas. Kalau jar, dia dikenal dengan baris bawah, dan jazam dikenal dengan baris sukun. Itu yang disebutkan dalam contoh yaskunur rajulu fil madinati. Perkataan ar-rajulu. Okay. Apa keadaan i'rab dia? Dia berada dalam keadaan rafa'. Dia duduk dalam grup yang berbaris. Okay, sebab kita ada sebut rafa' keadaan dia. Contoh. Okay, dan kita ambil baris depan. Okay. So dia duduk dalam grup ini. Okay. So dalam grup ini nanti akan ada detail dia. Itu yang kita dah kongsikan sebelum ini. Kan? Adakah dia apa tu? Subjek. Ataupun adakah dia predikat. Kan? Adakah dia pelaku. So itu semua yang duduk dalam grup ini. Nanti ada grup yang satu lagi, kan? Grup contoh, grup yang baris atas contohnya kan. Kita ada grup nasab. Kalau baris dia akan berbaris atas. So apa dia punya grup apa? Ahli-ahli dia ada nanti. So perkataan itu nanti kita akan tengok dia dekat grup mana. Kemudian baru kita tahu, oh ini keadaan i'rabnya apa? Dia adalah rafa'. Okey. Tanda i'rabnya adalah dhammah. So ini nanti kita akan belajar ke depan. Subjek tu apa, predikat tu apa, pelaku tu apa, itu nanti kita akan sentuh di depan. Ini diberikan contoh dulu sekarang ini adalah perubahan daripada sudut baris. Ada yang akan baris atas, bawah, depan dan juga sukun.
Perkataan ar-rajulu. Okay. Keadaannya adalah rafa' ataupun disebut marfu'. Tanda dia rafa' itu adalah dia berbaris depan. Tanda dia duduk dalam grup rafa' ini adalah dia berbaris baris depan. Lan ashtariyal hatifa al-ghaliyah. Kita tengok perkataan, kita ambil yang dalam bentuk isim, iaitu al-hatifa. Al-hatifa. Kita ambil yang ini pun sama. Kalau tengok di sini digariskan juga perkataan yaskunu. Yang kita nampak depan dia itu berbaris depan. Kedudukannya berbaris dhammah. Lan ashtariya. Kita tengok ashtariya ini. Okay. Yaskunu ini apa? Fi'il. Ar-rajulu isim. Ashtariya isim. Maaf. Isim pula. Ustaz. Ashtariya fi'il. Al-hatifa isim. Okay. So, dia fi'il dan dia baris mana? Dia baris atas. Al-hatifa, dia baris atas. Keadaan i'rab dia apa? Dia adalah nasab ataupun mansub. Kenapa? So, nanti tengoklah apa detail dia, kenapa dia duduk dekat situ. Apa tanda dia dalam grup mansub? Tandanya adalah daripada sudut baris, dia berbaris atas. So, tanda i'rab akan ada dua je. Tanda i'rab akan ada dua sahaja. Dia akan ada satu dengan baris, satu lagi dengan huruf. Dia ada dua. Satu baris, satu huruf. Dua tu je, dia tak banyak. Baris ada 4, kan? Huruf nanti akan ada minimum 3 je. Okay. So ini je perubahan-perubahan yang berlaku. Ini je. Sebenarnya perbincangan yang panjang ni. Ini dia punya asas dia. Nak tengok perubahan sama ada baris ataupun huruf. Kalau baris dia ada 4, kalau huruf minimum dia ada 3. So sini kategorinya adalah mansub. Apa tanda dia nasab? Tandanya ialah daripada sudut baris. Barisnya itu adalah berbaris atas. Yang keempat, al-halibu fil kubi. Perkataan al-kubi. Ini adalah isim. Kita tengok dia berbaris bawah. Kan? So, satu perkataan tu kita kena, untuk nak cari dia punya keadaan i'rab, tanda i'rab, kita kena analyze dia lah. Kan? First yang kena analyze adalah sini dulu. Keadaan i'rab ni kena tahu dulu. Tahu bahagian sini, insya-Allah yang tanda i'rab tu akan mudah. So kita kena analyze dia. Perkataan al-kubi, dia baris bawah. Kenapa dia baris bawah? So kita kena tahu kenapa dia berbaris bawah. Itu yang diletakkan dalam grup tu. Kenapa dia berada di situ. Keadaan i'rabnya adalah majrur, jar. Apa tanda dia? Tandanya dia bersudut baris, dia berbaris bawah. Lam yusafir at-tajiru ilal yabani. Kita lihat pada perkataan yusafir ini hujungnya itu ialah sukun. So dia masuk dalam keadaan i'rabnya ialah majzum ataupun jazam. Tandanya ialah sukun, baris mati di akhir. Keadaan rafa' dan nasab boleh digunakan pada kata nama dan juga kata kerja. Manakala keadaan jar khusus untuk kata nama sahaja. Begitu juga keadaan jazam digunakan pada kata kerja sahaja. Okay. So ini dia bahagikan, okay, untuk sebab kita akan perubahan akan ada pada dua je sekarang ni. Dia akan ada pada isim dan dia akan ada pada fi'il. Kerana harf tadi dia dah apa? Harf semuanya ialah mabni. So, dia tak bincang dah lah pasal harf. Kan? Kita ada bincang tentang isim dan juga fi'il sahaja. Sebab ini je yang ada baris akhirnya itu berubah. Okay, harf kita tak bincang. Untuk isim, perubahan daripada sudut baris, ini baris. Perubahan daripada sudut baris. Maka kalau kita letakkan, kalau saya padam sini, okay. Saya letakkan sini isim, sini fi'il. Okay. Maka untuk baris dhammah ada pada isim. Untuk baris
dhammah juga ada pada fi'il. Baris fathah akan masuk pada isim, baris fathah juga akan masuk pada fi'il. Baris bawah akan masuk pada isim, baris bawah dia tak masuk pada fi'il. Baris sukun dia tak masuk pada isim, dia masuk pada fi'il. So dia ini tentang baris. Maksudnya apa? Kita akan jumpa tak fi'il yang berbaris bawah? Tak ada. Takkan ada fi'il yang berbaris bawah. Ini asas dia. Takkan ada. Sampai bila-bila. Takkan ada. Kan? Ada tak keadaan yang dia ada? Bahasa Arab kan? Bahasa Arab mestilah. Ada je. Kan exemption dia kan? Mesti ada benda yang lain daripada yang lain. So ada tak nanti kemungkinan? Ada je tapi dia mesti ada sesuatu lah yang berlaku. Kan? Tapi pada asasnya ada tak? Tak ada. Fi'il tidak akan ada berbaris bawah. Dia hanya ada pada isim sahaja. Sebab tu di antara tanda asas isim adalah apa? Baris bawah, betul tak? Kan? Ya. Tanda asas isim adalah baris bawah. Kerana itu adalah tanda khas untuk isim sahaja. Fi'il tak ada. Baik. Yang kedua, sukun. Baris sukun ataupun tanda sukun hanya ada pada fi'il sahaja. Dia tidak ada pada isim. Dia tidak ada pada isim. Contoh, kalau kita nak kata at-tullabu. Tiba-tiba nak cakap at-tullab. Tak boleh. Kecuali kalau kita sebutan itu disukunkan boleh lah. At-tullab. Boleh lah. Tapi daripada sudut tulisan. Yang kita nak tulis perkataan pelajar. At-tullab. Kita pun sukunkan dia. Boleh tak? Tak boleh. Perkataan isim dia tidak boleh sukun. Dia hanya ada pada fi'il sahaja. So ini daripada sudut baris. Okay, clear bahagian ini. Ada Ya. apa yang nak tanya? Clear. Alhamdulillah. Okay. Ustaz, yang apa ni contoh nombor 3 tu Ustaz? Contoh nombor 3, al-halibu fil kubi ni. Fil kub tu kan? Okay. Kalau kita tengok fi tu jar, dia membaris bawahkan ba tu. So mana yang utamanya? Mana yang Utama. utama? Ya. Utama daripada sudut. Adakah fi tu yang efek ba jadi baris bawah ataupun Okey. Betul, Baik. betul. Okey, Jar baik. majrur tu, jar majrur kan. Hmm. So itu yang tadi saya sebutkan, kita kena tahu apa tu? Kita kena meneliti perkataan itu. So baru kita akan dapat keadaan i'rab itu apa. Okay, contoh al-kubi ini. Kita nampak dia baris bawah kan. Dia akan ada soalan, kenapa baris bawah? Setiap semua ni akan ada soalan. Contoh ar-rajulu, dia baris depan. Soalannya, kenapa baris depan? Ashtariya, dia baris atas. Akan ada soalan, kenapa dia baris atas? Al-hatifa, dia baris atas. Kenapa baris atas? So, kenapa itu yang bawakan kepada grup ni? Oh, dia baris depan kerana dia adalah subjek. Contoh, dia baris depan kerana dia adalah predikat. Okey. So, bila kita dah ada dia punya sebab tu, kan, barulah kita akan pergi kepada keadaan dia rofok ke, mansub ke, majrur ataupun majzum. So, bila perkataan tu dia baris contoh al-kubi, kan, kita akan tanya soalan kenapa dia baris bawah. So itu yang dia akan bawa kepada kita. Oh, kerana sebelum itu contoh ada huruf fi, kan. So dia berbaris bawah kerana ada fi itu. So kedudukan dia apa? Dia adalah majrur. Contoh Ashtaria, kenapa dia baris atas? Oh, kerana ada perkataan lan sebelum tu. Masuk dalam kategori apa? Al-Hatifa, kenapa dia baris atas? Oh, kerana dia adalah, contoh, katakan dia adalah maf'ulun bih. Ya, dia adalah objek yang dikenakan perbuatan tu. Sebab itulah dia baris atas. Oh, okey. So, kalau maf'ulun bih kategorinya adalah nasab ataupun mansub. So, oh, patutlah dia baris atas. So, kita kena analyse perkataan itu
dengan soalan kenapa. So bila soalan kenapa, so dia akan bawa kita kepada grup lah. Grup dia tu apa dia? Grup rafa' ke, nasab ke, ataupun seterusnya. Kena bagi sipil dia besok. Betul. So itu yang ni diterangkan baris, nanti sebab-sebabnya nanti dia akan ceritakan di depan. Baik, perkataan yang berada pada salah satu keadaan i'rab yang empat disebut sama ada marfu', mansub, majrur ataupun majzum. Okey. Tanda-tanda i'rab tambahan. Selain tanda-tanda i'rab yang asal iaitu baris, ada juga perkataan yang menggunakan baris ganti huruf dan hazaf buang huruf sebagai i'rabnya. Baik. Sekarang ni tadi kita sebut tanda i'rab ada apa? Ada dua. Yang pertama dengan baris dan ini adalah asal dia, dan yang kedua adalah dengan huruf. So ini dua. So ingat itu je. Tanda i'rab ada dua, baris ataupun huruf. Baris ataupun huruf. Baris adalah asal dia, huruf adalah lain dari kira ekstra lah daripada yang asal. Okey, so ni dia nak masuk pada bahagian tanda dengan baris. Okey. Maaf, tanda dengan huruf. So kita skip yang atas tu dulu, kita terus pergi pada jadual yang kedua, iaitu i'rab dengan huruf dulu. I'rab dengan huruf. Baik. Jenis perkataan al-musanna. So perkataan musanna ni masuk isim, fi'il, harf. Ini masuk kategori isim musanna. Okay. Contoh, ja'a at-tilmizani. Cara i'rab dia marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif. Okey. So kita tak fokus dulu kat sini. Kita nak fokus kat belakang ni. Okay. Marfu' sebab dia dalam kategori marfu'. Kenapa? So nanti kita akan belajarlah sebab kenapa dia marfu'. Tak apa, kita KIV dulu. Yang kita nak tengok adalah tanda rafa'nya itu. Okay. Kita maklum rafa' ini asalnya dia adalah baris depan. Itu asal dia kalau rafa'. Tapi kat sini dia rafa' dengan apa? Bil alif. Ada alif. Kalau dulu waktu kita belajar bahasa Arab biasa yang asas tu, musanna tanda dia apa? Alif dan juga nun, betul? Alif nun baris bawah ataupun ya nun baris bawah. Ini dulu waktu kita belajar. So bila masuk bahagian nahu, sebenarnya tanda yang menunjukkan kepada dua itu ada pada alif yang dia dipegang oleh alif. Maklumat yang mengandungi makna dua. So itu kita tengok dalam Quran, ada perkataan yang diguna alif je. Dia tak ada lagi nun itu. Okay. So kat sini dia ada apa? Tanda rafa'nya adalah dengan alif. Tu satu. Contoh musanna juga, innatil mizaini mujtahidani. Okay, ini adalah mansub. Mansub ni apa? So nanti kita letaklah soalannya kenapa. So nanti dia akan tengok sebab itu kemudian. Kita nak tengok tentang wa alamatu nasbihi al-ya'u. So ini tadi dengan alif, ini sekarang dengan ya. Ya. Okay. So kita tahu sekarang kat sini ada perkataan yang dia itu berubah huruf, bukan lagi baris. Ada yang berubah huruf, ada yang berubah baris asalnya, tapi ada juga perubahan itu berlaku pada huruf. Dan untuk musanna, kalau dia dua, maka perubahannya adalah alif ataupun ya. Alif ataupun ya. Ambil idea ni dulu. Okay. Nanti bila kita belajar tentang sebab, nanti baru kita akan tahulah kan, bila nak guna alif, bila nak guna ya. Sekarang ni kita nak tahu, ada perubahan yang berlaku pada huruf pada perkataan tersebut, bukan ditengok pada baris. Sebab kalau pada baris, ja'atil mizani, tilmizani dia baris bawah. Kan? Dia baris bawah. So bukan baris itu yang nak dilihat pada huruf. Itu. Marartu bitilmizaini.
Dia majrur wa alamatu jarrihi al-ya. So sini ya juga. Tilmi. Kemudian ja. Okey. So ini 3 tanda untuk isim. Sebab isim dia ada apa? Ingat balik atas ni. Isim dia ada rafa', dia ada mansub, dia ada majrur saja. 3 je kan? Ya. Isim akan ada 3, fi'il pun akan ada 3. So sebab tu dia bagi 3 tu. Dia bagi Ya. 3, satu dalam bentuk marfu' keadaannya, satu lagi dalam keadaan mansub, satu lagi dalam keadaan majrur. Okay. Perubahannya alif, ya, ya. Ambil itu dulu. Dia ada perubahan daripada sudut huruf. Huruf apa? Alif dan juga ya. Baik. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim kategorinya apa? Kategorinya juga ialah isim. So bila sebut tentang isim, kalau kita cerita tentang nahu, okey. Dia akan keluarlah, okey, ada mabni, ada juga mu'rab. Sekarang kita tengah cerita tentang isim yang mabni ke mu'rab, tengah cerita isim yang mu'rab. Okey, settle. Mu'rab atau perubahan itu ada berlaku 2. Satu perubahan daripada sudut baris. Satu lagi perubahan daripada sudut huruf. Okay. Kita lihat sebelum ini. Kalau huruf dia ada berapa, kalau baris dia ada berapa perubahannya? 4. Untuk isim sahaja. 4. 3. Dia ada 3. 1, 2, 3. Dia ada satu namanya marfu' ataupun rafa'. Yang kedua Mansub mansub. Yang ketiga dengan Majrur. majrur. Dia ada 3. Kan dia ada depan, atas dan juga bawah. 3. Itu dari sudut baris untuk isim. Okay. Sekarang dia nak cerita dari sudut huruf. Kalau huruf sekarang setakat yang kita tengok ada alif. Lagi huruf apa? Ya. Ada ya. Okey, itu saja ke? So kita nak sambung. Jamak muzakkar salim. Okay. Dituliskan jaa al-muallimuna. Marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. So sekarang ada waw kat situ. Kan ini kalau kita belajar nahwu kan. Kalau kita belajar nahwu kita dengar yang wawul jamaah tu. Kan. Inilah yang disebut al-waw. Okey. Contoh kedua, innal muallimina mujtahidun, dia mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Okey. Marartu bi muallimina majrur wa alamatu jarrihi al-ya juga. Okey. So, apa huruf yang baru yang ada? Wow. Waw. Ya, so ada alif, ada waw, ada ya. Keadaannya sama, 3. Ya. Kalau isim dia boleh marfu', dia boleh mansub, dia boleh majrur. Dia boleh majzum tak sukun? Tak boleh. Sebab tu dia tak sebutkan. So sekarang huruf alif ada, ya ada, kita tambah satu lagi huruf iaitu waw. Okey. Ustaz, Kemudian ya saya. kalau tengok huruf-huruf ni, dia mesti baris dia mesti sepadan dengan dia tak? Macam ada standard dia. Okey. Baik. Kalau kita tengok daripada sudut baris dia dengan huruf, okey, ada tak yang standardnya? So kita tengok sekarang ini dia marfu'. Okey. Marfu' sinonimnya dengan baris apa? Atas. Depan. Depan. Tapi kat sini bila dia jadi musanna, marfu'nya itu adalah dengan Alif. Okey, satu. Kemudian kita ada keadaan 2 mansub. Mansub asasnya dia terkenal dengan baris atas. Tapi untuk musanna dia akan mansub dengan huruf ya. Okay. Sedangkan kalau mansub itu kalau huruf dia lebih sesuai huruf baris atas. Kan? Tapi dia tukar jadi baris ya. Untuk majrur dia sinonim dengan baris bawah. Tapi kat sini kalau daripada huruf dia baris dia huruf ya. So okeylah. Baris bawah ya, okeylah. So yang kat sini yang sikit berbeza adalah marfu' tapi dia marfu' dengan alif.
Dia Ya. macam tak berapa kena. Baris depan dia sesuai dengan waw. So, baris dia bukan ikut kesesuaian huruf. Dia taklah macam bahasa Arab dulu. Kan? Kalau kita belajar bahasa Arab dulu, kalau huruf kita ada huruf waw, kan? Huruf sebelumnya selalunya mesti baris depan. Kan? Kalau ada alif, huruf sebelumnya mesti baris atas. Kalau ya, huruf sebelumnya sinonim baris bawah. Ini bahasa Arab yang biasa untuk bacaan. Yang tapi bila masuk bahagian nahu, untuk nak meletakkan kategorinya tu dia tak lagi ikut yang ini. So, dia memang kena ikut spesifik kategorinya yang khusus. So, kalau cerita tentang musanna, kita nak bagi tahu dia dalam keadaan marfu'. Apa keadaan marfu' so nanti kita akan tengoklah. Dia subjek ke, dia predikat ke, dia pelaku ke, kita akan tengok. So, dia bukan lagi baris depan, dia akan jadi baris, dia akan jadi huruf alif. So, itu dia punya keadaan dia. Okay. Kalau untuk jamak muzakkar salim, okay, dia marfu' dengan huruf waw. So, marfu' memang biasanya huruf baris depan. So, hurufnya pun waw. So, okey lah. Mudahlah sikit. So, beza tak dengan marfu' yang musanna? Beza. Marfu' dengan musanna adalah alif. Marfu' dengan jamak adalah dengan huruf waw. Wow. Untuk mansub baris atas, tapi dia jadi baris, dia jadi huruf ya. So, ini sama dengan musanna. Dia mansub dengan ya. Untuk majrur dia adalah baris bawah. So, kat sini dia adalah huruf ya. So, sama dengan musanna, sama. So, mansub dan majrur sama. Yang bezanya adalah pada marfu' sahaja. Untuk musanna, dia marfu' dengan alif. Untuk jamak, dia marfu' dengan waw. Ustaz, Ya, saya. yang tak nampak. Innatil mizaini tahidani. So dia bila musanna tu alif nun kan, itu ya nun. Dia jadi alif nun tu kerana inna tu kerana isim inna ke? Yang innatil mizaini mujtahidani ke? Ya. Okey. Kenapa mujtahidah ni dia alif? Okey. So, kenapa dia alif tu? So, soalan dia kan. Mujtahidah ni alif. Soalan dia, kenapa dia alif? So, bila ada soalan kenapa, kita kena pergilah cari pada bahagian sebab dia tu apa. So, ini yang kalau dalam table yang saya ada kongsikan. Marfu'. Sebelum ini. Table yang sebab ni kan. Yang ini. Sebab ni. Kenapa dia, contoh tadi, dia alif. Okey. Dia alif. Dan kita tahu alif ni adalah untuk apa? Marfu'. Marfu'. Kan? Alif kalau musanna dia adalah marfu'. So, kenapa dia marfu'? So, tengok bahagian marfu'. Kita ada mubtada, ada khabar, ada fa'il, naib fa'il, ada khabar inna. So, kena cari sebab dia kenapa kat sini. So, ini nanti kita akan go through satu-satu. Okay. So, untuk sebagai jawapan, kenapa dia alif? Kerana dia efek daripada perkataan inna ini. Efek daripada perkataan inna. Jadilah dia baris. Maaf, dia jadi alif kerana dia adalah marfu'. Okey. Bersama dengan sini juga. Innal muallimina mujtahidun. Kan? Waw ini digunakan untuk ni marfu'. Kan? Marfu'. So, kenapa dia marfu'? So, kena tengoklah sebab dia apa. Kan? So, kalau kita pergi kat sebab marfu', dia ada salah satunya marfu' sini. Dia adalah ini. Maaf. Dia adalah khabar inna. So, itu yang saya sebut tadi. Kenapa? Kerana kat depan tu ada perkataan inna. Efeknya adalah daripada inna ini. Apa namanya? So, nanti bahagian sebab kita akan tengok. Ajar kat Ustaz. Sebab dia. Okey. Okey, terima kasih. Baik. Sama-sama. Terima kasih tanya. So, itu pertama musanna, yang kedua jamak muzakkar salim. Kedua-duanya dalam kategori isim. Kemudian yang ketiga, ada kategori namanya al-asma al-khamsah. Kalau kita belajar bahasa Arab mungkin adalah, tapi kalau dalam bahasa Al-Quran yang bawah kendalian saya, kita tak belajar tentang asma al-khamsah. Baik. Asma al-khamsah ni masuk kategori apa? Isim fi'il harf.
Isim. Kalau siapa sebut masuk fi'il memang kena lah. Namanya pun asma. Kata nama. Sebut lagi fi'il memang makan pisang kat masjid lah hari ni. Yeah. Al-asma al-khamsah. Kata nama yang 5. Baik, apa maksud kata nama yang 5 ni? Dia ada 5 perkataan dan ini je yang dimaksudkan. Okay. Pertama, abu. Kedua, akhu. Ketiga, hamu. Keempat, fu. Yang kelima, zu. Baik. Abu mungkin kita biasa dengar. Akhu biasa dengar. Hamu ni kita kurang sikit. Kamu orang Penang pakai tak Ustaz? Ah, Orang Penang selalu pakai ke Kedah tu? Mamu kak. Mamu. Mahmu. Salah lah tu. Fu pun kita jarang jumpa. Zu ini kita pernah jumpa. Kalau kita sebut memang biasa jumpalah juga perkataan zu ni. Baik. Umumnya ini adalah untuk beberapa yang awal digunakan untuk dalam keluarga. Digunakan untuk dalam keluarga. Tapi kita tak nak khususkan, kita letakkan kategorinya adalah asma al-khamsah. Kamu tu apa maksud dia Ustaz? Baik. Tu apa maksud dia? Abu maksudnya apa? Bapa. 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 Okey. Kemudian abu tu abun lah. Kan? Kalau aku, Abang. Abang saudara. Abang saudara. Ufti apa tu? ukhti. Darjah. Saudara lelaki. Dia adalah saudara. Saudara. Dia adalah saudara. Saudara tu tengoklah kan, saudara lelaki ke, saudara perempuan ke, abang ke, adik ke. Itu tengoklah saudara apa. Kan? Kemudian hamu, apa maksud hamu? Pakcik. Pakcik. Tak Hamu tahu Ustaz. digunakan untuk Pakcik. okay. So ada yang digunakan dengan maksud keluarga, ada yang nanti ke depan dia adalah bukan masuk dalam kategori Saudara, kawan yang terdekat Hamim, macam Hamim macam tu Ustaz. Ambil air panas. Hamim dekat pun boleh juga Air Hamim. panas kat neraka tu. Hamim pun boleh masuk dekat juga. Okay. So hamu ini ada yang terjemahkannya dengan apa tadi sebutkan? Pakcik. Ada terjemahkannya dengan pakcik. Kita selalu guna pakcik, apa dia? Betul Kalau lah. saya mamu. Betul lah orang Penang tu pakai tu. Dia panggil pakcik mamu. Orang Pakistan kenal dia. Orang Pakistan panggil mamu. Dia tambah Betul, mamu je. Tak sikit. Okay. So hamu ini lebih mudah digunakan untuk pakcik. Ada juga yang gunakan untuk apa? Bapa mertua Ustaz. Untuk mertua. Ada juga digunakan untuk mertua. Untuk bahagian ipar-ipar dua inilah digunakan juga perkataan hamu ini. Okey. Sebab tu kita jarang guna. Kan dalam Quran so kita guna abu dan juga aku ni kita familiar lah, hamu dia jarang. Okey. So hamu kita boleh ambil pakcik. Ambil lah pakcik. Okey. Pakai hamu pakcik. Baik, fu. Apa dia fu? Mulut. Fu ini untuk mulut. Fu mulut. Fu. Itu ada apa tu? Kalau disebutkan mulutnya kan ada ayat yang digunakan fihi ataupun faihi yang mulutnya. So fu mulut. Zu Mempunyai. Zu mempunyai ataupun pemilik. Mempunyai ataupun pemilik. Zulkarnain. So contohnya macam Zulkarnain. Zu al-Karnain. Pemilik 2 tanduk. Ataupun mempunyai 2 tanduk. So masuk zu. So kita gunakan zu. Dan nanti ada, kalau tengok ayat Arab punya nanti dia akan berubah lah. Dia boleh jadi za. Dia boleh jadi zi. Kan sebab tu kadang kita ada Minallahi zil ma'arij. Minallahi zil ma'arij. Kita ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, kemudian
Zu, Hijab. Zu Al-Qaeda, kita ada Zu Al-Hijjah. Zu tu maksudnya pemilik ataupun mempunyai kepemilikan. Okay. Lepas tu Osman digelar dengan apa? Zu Osman bin Affan. Zu. Semua senyam. I tahu Zulkul Azhab aja. Zu An-Nurain, kan? An-Nurain. Kerana dia berkahwin dengan 2 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. So digelarkan Zu An-Nurain, pemilik 2 cahaya ataupun yang mempunyai 2 cahaya. Okey. Nama orang Zulkifli. Macam ni ejaan dia? Zu Al-Kifli. Ejaan. So Zu daripada sinilah mempunyai Kecukupan. Okey, baik. So ini nama dia adalah Al-Asma Al-Khamsah. Kalau sebut Asma Al-Khamsah ni 5 je. Tak ada penting sangat kalau kita nak fokus dengan Quran. Dalam Al-Quran 3 je yang kita akan biasa jumpa. Abun, akhun dan juga Zu. 3 tu je. Abun, akhun, Zu. 3 je yang kita biasa jumpa. Contoh, Ja'a abuka. Okey, perkataan abu. Okey, sebab itu juga kan kadang kita dengar nama Abu Bakar. Abu Bakar. Tapi kadang dengar Arab dia sebut Aba Bakrin. Dia sebut Aba Bakrin. Boleh ke? Boleh je. Ada sebut Abi Bakrin. Boleh tak? Boleh. Kerana dia dalam Asmaul Khamsah dia boleh berubah-ubah. Abu Lahab, Aba Lahab, Abi Lahab, Abu Talib, Aba Talib. Sebab tu dia berubah. Kadang disebut Ja'a Abu Talib. Tiba-tiba disebut Marartu bi Abi Talib. So Abu Talib ke Abi Talib? Sebenarnya dua-dua boleh digunakan. Sebab kita dah biasa nama tu Abu Talib, so apa masuk pun Abu namanya kan. Betul. Ataupun apa yang biasa dengan Abi. So bila dia sebut Abu, salah lah. Bila biasa kita sebut Aba Talib, salah lah, nama dia Abu Talib bukan Aba Talib. Padahal sama je tu. Ja'a abuka. Okay, dia marfu'. So marfu' ini keadaannya yang kalau baris dhammah itu wa alamatu raf'ihi al-waw. So ni dengan huruf waw. Inna abaka mujtahidun. Okay. Di atas alif pula timbul soalan kenapa? Sebila kenapa dia akan pergi tengoklah sebab. Apa sebab dia jadi alif. Dan sebabnya nanti kita akan tengok. So dia mansub wa alamatu nasbihi al-alif. Kemudian marartu bi abika. Ya pula. Kenapa? Adalah sebab dia tu majrur wa alamatu jarrihi al-ya. So alif, waw, ya. Ini mudah sikit. Sebab marfu' dia yang baris depan dia tukar dengan waw. Mansub baris atas dengan alif, majrur baris bawah dia dengan ya. Dah sikit lah. Yang musanna tadi lah susah sikit. Musanna dengan jamak ni dia susah sikit. Tapi bezanya pun pada marfu' je. Marfu' dengan alif ataupun marfu' dengan waw. Marfu' dengan alif, marfu' dengan waw. Marfu' dengan waw. Maksud dengan waw okey lah. Ni mansub dengan ya ni. Mansub dengan ya tu. 1, 2. Baik. So al-asma' al-khamsah. Selesai. So ini 3 ini adalah pada bahagian isim. Gerak ke depan, kita ada satu lagi namanya al-af'al al-khamsah. Af'al khamsah ni untuk isim fi'il harf. Fi'il. Kalau sebut isim memang lah makan pisang dekat masjid Jumaat ni. Kerana namanya pun al-af'al al-khamsah. Okay. Baik. Al-af'al al-khamsah ni apa? Okay. Al-af'al al-khamsah ini adalah fi'il yang pelaku dia kan ataupun dhamirnya itu 5 ini. Okay. Saya dah tuliskan kat sini. Pertama dhamirnya ialah huma. Kemudian antuma.
Home. Kemudian hum, antum, dan anti. Okey. Ini 5 domir. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab itu namanya al-af'al al-khamsah. Okey. Semua domir ini, huma kalau okey, bila sebut tentang fi'il. Okey. Kita tengah cerita tentang fi'il madhi ke mudhari'? Mudhari'. Mudhari'. Kenapa cerita mudhari'? Mudhari' yang berubah. Ada Baik, nun. kerana mudhari' yang mu'rab. Murah. Madhi semuanya adalah Mabni. mabni. So, Mabni. madhi kita tak cerita. Sebab dia adalah mabni. Kita nak cerita yang berubah, dia adalah mudhari'. Okay. Mudhari', kalau huma bunyinya yaf'alani. Antuma taf'alani. Hum yaf'aluna. Antum taf'aluna. Dan anti taf'ali. Tafa'aluna. Okey. Kenapa 5 ini sahaja masuk? Rasa-rasanya kenapa? Sebab baris dia tu memang macam tu. Akan bertukar. Sebab ada nun. Sebab apa? Sebab kita tengok, contoh, yaf'ala, okay, kita ambil yang kita familiar dah. Yaf'aluna. Apa tanda dia? Yaf'aluna bagi atas. Tu marfu'. Tanda fi'il dia. Yaf'aluna. Ya, Di awal perkataan. Una. Waw nun beri atas akhir perkataan. Betul? Antum, ta di awal perkataan. Waw nun beri atas akhir perkataan. Okay. Anti, ta di awal perkataan. Ya nun beri atas akhir perkataan. Huma, kita ada ya awal perkataan. Alif nun akhir perkataan. Taf'ala ni kita ada ta dan alif nun. Okey. Perasan tak apa yang sama? Dia ada kat belakang dia ada alif nun, ada waw nun, ada ya nun. Sama tak dengan yang atas ni? Sama. Sama. So sebab tu 5 ni je yang dipilih. Kerana dia ada alif waw ya kat situ. Maksudnya untuk benda ni yang berubah ni, i'rab dengan huruf ni yang ada ya nun dengan alif nun wan nun je lah Ustaz. Ini sahaja. Betul. Betul. So sebab perubahan dia ada pada alif waw ya je. Alif waw ya, alif waw ya. Itu je perubahan dia. Dia berubah pada huruf ya Ustaz. Sebab huruf yang berubah tadi kan yang kat atas ni kita sebut hanya ada 3 huruf je. Ini untuk yang huruf kan, dengan huruf je kan? Betul. Yang kat sini kita sebut tanda i'rab itu kalau di sudut baris kita ada 4, kalau daripada huruf ada 3. Alif waw ya je. So sebenarnya pusing-pusing situ je. Huruf perubahan pun dia tak banyak. Dia pusing hanya pada 3 huruf ini sahaja. Okey. Kita lihat pada contoh. Al-waladani yanamani. Okay. Yanamani ni tanda dia apa? Ya di awal perkataan. Kemudian dia ada alif nun akhir perkataan. So daripada tanda ni kita tahu pertama dia adalah fi'il mudhari'. Itu dia punya kategori dia. Daripada i'rab dia. Okey. Kita tahu dia akan ada marfu'. Kenapa marfu'? Nanti kita akan bincang. Wa alamatu raf'ihi subutun nun. Okey, baik kita ambil dulu kat sini disebut sebagai subut an-nun. Subut an-nun tu maksudnya apa? Subut nun tu maksudnya nun tu kekal. Nun tu ada kat situ. Zahir boleh nampak. Ada tak nun tu? Ada. Okey. Kita ambil ni dulu. Sekarang kita akan lihat kenapa. Saya ni tak tahu Ustaz kat sebelah mana ni. Sekejap sini, sekejap situ. Apa dia? Surat 9. Ustaz betul lah ikut. Ada yang lost Ustaz. Surat 9 yang bawah tadi Kak. 9 tu. Yang bawah. Kata kerja yang 5. Kata kerja yang 5 tu. Lepas tu dia baca dari kanan ke kiri. Apa? Tak jumpa dalam buku ke ajar Kak Nifah? Nak fahamkan buku tu. Dah lah, kerja tengok buku, jangan tengok skrin. Buku ni belum. Saya. Sekejap tengok skrin, sekejap tengok buku. Ustaz, kalau boleh Ustaz sebutlah makna dia bahasa Malaysia al-waladani yanamani tu. Jadi kita nampaklah sikit apa makna dia. Jadi bolehlah marfu' wal alamat
Okey. Rafa ni Okey. suku tu. Okey. Al-waladah ni yana mak ni maksudnya kedua ibu bapa sedang tidur. Mereka al-waladah ni kedua ibu bapa itu yana mani mereka berdua sedang tidur. Okey. So dia adalah fi'il mudhari'. Dua ibu bapa. Kita tahu perubahan ni akan berlakulah pada huruf tu. Alif waw ya itu akan berubah. Sedang So, kita tidur tu menerangkan apa kedua ibu bapa tu buat kan. betul. Menerangkan perbuatan apa yang dia sedang buat. Okey. Okey, so yang awal ini kita nak ambil idea yang ini dulu. Kita nak ambil idea dia berubah baris, itu je. Dan huruf dia apa? Sebab huruf dia senang je. Alif waw ya je, itu je. Kita tak nak ambil dulu sebab apa dia berubah. Kenapa dia marfu', dia mansuk, dia majrur, kita tak ambil dulu. Sekarang ni kita nak ambil dia ada berubah daripada sudut baris. Itu je. Dan baris dia pula adalah alif, waw, ya. Itu tadi 3 yang atas. Okey. Yang sekarang ini dia sebutkan tanda dia adalah subutun nun. Baris ke huruf? Huruf. Minta maaf, huruf. Huruf. Subutun nun. Subutun nun ni maksudnya apa? Subut ini dia kekal. Dia kekal. Nun tu kekal tapi baris dia ke bawah pula Okey. Ustaz. Kenapa Ustaz dia nak nama tu ya namu kan? Kalau Kerana biasalah. kita Kalau asal dia ya namu kan? betul. Sebab kita tengah bincang i'rab dengan huruf. So yang kita tengok ya. adalah pada huruf je. Baris kita tak tengok. Mana apa? So dia subutun nun. Okey, so sekarang dia tengah cerita pasal nun pula. Okey, soalannya kenapa nun pula? Tadi alif waw ya. Tiba-tiba nun. Okey, tak apa. Kita simpan dulu. Kita habiskan tengok contoh. Sekejap lagi kita akan tengok tentang kenapa cerita tentang nun pula pada bahagian al-af'al al-khamsah ni. Okey. Okay. Jangan ada yang pergi ke Amerika dah lah. Kita orang Tak semua apa. kita semua orang pergi Arab. Okey, baik. Apa So ada? sekarang ini dia masuk pada jadual yang ketiga. I'rab dengan hazaf, iaitu buang huruf. Kita tak nak masuk lagi. Kita tak nak cerita lagi tentang ini. Okey. Saya tak bunyi pun. Jisa dah okey. Okey. Badai. So dia apa? Kita tengok dia ada i'rab dengan hazaf, dengan buang huruf. Okey, so dia dah masuk satu bahagian yang baru lagi. Allah. Okey. So dia kalau ikut total dia letakkan ada 3 lah. Yang pertama ini i'rab dengan baris ganti, yang kedua i'rab dengan huruf, dan yang ketiga dia i'rab dengan buang huruf. Okey, so ada 3. So Ganti belum buat lagi kan? Yang baris ganti kita tak buat lagi kan? Tak buat lagi. Okey, so kita nak balik yang ni dulu asal dia. Okey. Dah lah Kak Noh. Kita nak skip tadi. Belum, saya skip. Saya skip. Saja je. Okey, kejap saya buka ni. Okey. So ini bahagian awal yang kita nak bahagian ini nak kena asas ni kita nak clearkan dulu. Supaya mudah nanti nak bergerak ke depan. Sebab pusing-pusing dia akan pergi ke sini balik. Okey. Baik. Kita dah masuk pada bahagian i'rab. Okey. Okey. Kita sebutkan nak i'rab ada tanda dan kita letakkan tandanya itu ada 2. Okey. Satu ialah baris. Yang kedua ialah huruf. Baris kita ada baris apa? Kita ada baris depan. Kita ada baris atas. Kita ada baris bawah. Dan kita ada sukun. Huruf kita ada huruf apa? Alif, waw, Ya. Okay. Bahagian ini clear? Ya. Okey. Kita ada 2 je i'rab, sama ada ubah baris ataupun dia akan ubah huruf. Baik. Alhamdulillah selesai. I'rab ini kita nak masukkan nanti dalam apa? Dalam pembahagian perkataan itulah kita ada isim,
kita ada fi'il. So, ini memang perkataan dalam bahasa Arab, kita ada harf. So, ini dia punya yang asal dia. Yang kita nak i'rabkan lah. Kan? So, mesti ada tiga ni. Bahagian harf ini kita tak sentuh. Sebab dia adalah mabni. So, kita tak cerita. Selesai. So, tugas kita kurang. Kita hanya cerita tentang isim dan fi'il sahaja. Okay. So, dalam kepala sekarang isim fi'il dia. Bila i'rab, isim fi'il dia. Okay. Daripada sudut baris, kita ada isim, kita ada fi'il. So, di atas fi'il, kita ada isim dan kita ada fi'il. Okay. Untuk isim, dia akan ada nanti baris depan. Fi'il akan ada baris depan. Isim akan ada baris atas. Fi'il akan ada baris atas. Isim akan ada baris bawah. Fi'il tak ada baris bawah. Okay. Fi'il akan ada sukun. Isim tak ada sukun. Okay. Takat ini clear? Clear. Okay. Bahagian baris ni nak guna untuk apa dan bila. Okay. Bahagian baris ini nanti semua bahagian baris ini dan juga huruf. Baris dan juga huruf. Ini semua adalah wakil kepada sebab. Wakil kepada sebab. Sebab tu apa? Itu yang diletakkan kat dalam i'rab tu. Sebab tu, itu yang kita sebut adakah dia subjek, dia predikat, dia objek. So, ini semua sebab. Panjang lah list sebab ni. Macam-macam. Okay. So, sebab nak disebabkan sebab ini, dia akan beza lah nanti dia punya baris. So, nanti pertama kita dah tahu contoh. Kita tahu dia adalah isim. Okey. Isim. Dia apa? Dia subjek ke? Dia predikat ke? Dia objek? Okey. Kita tahu dia isim dan kemudian dia adalah subjek. Okey. So, kalau isim plus dia adalah subjek, maka dia akan baris depan. Ya. Kalau dia adalah contoh, dia adalah mufrad, contoh dia adalah satu. Dan dia akan baris depan. Nanti huruf ni dia akan berubah bila melihat kepada apa? Melihat kepada bilangan. Bila cerita tentang huruf, dia adalah kita ambil asasnya dia adalah tentang bilangan. Okay. So kita ada bilangan mufrad, musanna, jamak. Mufrad ceritanya dekat baris sahaja. Ni, dari sudut bilangan mufrad dekat sini. Mana tu? Tak nampak. Okey. Bilangan yang dimasukkan di sini adalah dua sahaja. Satu namanya ialah musanna. Satu lagi ialah jamak muzakkar salim. Dua ni sahaja dia punya apa tu? Perbezaan daripada sudut huruf. Okey. Kita ambil kalau kata huruf musanna dan juga jamak. Okey. Kita ambil sini musanna MT M je lah. M musanna dan juga jamak kat sini. Okey. Saya padam yang ni dulu. Kita ada musanna dan kita ada jamak. Okey. Musanna untuk huruf alif untuk huruf alif ada tak pada musanna? Ada. Untuk huruf alif ada tak pada jamak? Ada. Huruf waw ada tak pada musanna? Tak ada. Tak ada. Ada tak pada jamak? Ada. Musanna ya ada tak pada musanna? Ada. Ada tak pada jamak? Ada. Ada. Okay, so ini perubahan daripada sudut huruf. Dia akan berubah bila huruf tu akan ada bila tengok pada bilangan. Kalau di musanna ataupun jamak. Selalunya kalau dalam Quran ni jamak lah. Musanna tu ada tapi dia tidaklah sebanyak jamak. Yang selalu kita akan jumpa adalah jamak. Sebab tu dalam Quran kita ada
muttaqin, betul tak? Kemudian kita ada muttaqun. Kita ada mukminin, ada mukminun, muslimin, ada muslimun. Itulah sebab dia. Kan? Itu semua berubah. Dia berubah wow ya. Kenapa? Itu tengok pada sebab. Kan? Tengok pada sebab. So nanti kena tengok sebab dia berubah yang bagaimana. Okey, setakat ini dulu. Ada soalan? Ustaz, kalau jamak muannas salim tak berterlibat Ustaz. Baik. Jamak muannas salim macam mana? Kan kesianlah kan yang feminin dibiarkan. Baik. Jamak muannas salim apa pun yang berlaku huruf dia tak berubah. Dia jamak muannas salim tanda dia apa? Alif ta. Kan? Contoh muslimat, mukminat. Kan? Dia alif ta. Maksudnya daripada sudut huruf dia tak berubah. Dia maintainlah alif ta tu sahaja. Dia akan berubah nanti kat mana? Dia akan berubah daripada sudut baris. So mufrad ada dekat sini akan ubah baris. Jamak muannas salim dia akan duduk kat sini juga. Kat mana? Kalau lihat pada sudut bilangan dia akan berubah baris. Huruf dia tak berubah. Okey. Baik. Kat mana Ustaz Grace? Kat Dekat mana? baris, dekat baris. Kat baris. Kita duduk dekat huruf. So daripada sudut bilangan. Sekarang kalau isim kan kita sebut bilangan kita ada mufrad, musanna, jamak. Kan? So ini pada sudut bilangan. Ini yang kita belajar dalam bahasa Arab lah. Sebab tu asas penting untuk nanti nak guna dekat bahagian nahu. Sorof pun nanti kita akan guna. Kita ada mufrad, musanna, Jamak. kita ada jamak. Jamak terbahagi kepada 2 lagi. 3. Jamak kan kita ada lagi bahagian. 1, kita ada jamak Mak muannas. muzakkar. Muannas taksir. Salim jamak taksir. 3. Kemudian kita ada jamak muannas dan kita ada jamak taksir. Jamak taksir tak Okey. kat mana? So mufrad ini dia akan pada baris. Okey, saya letak B baris. Musanna dia akan pada huruf. Jamak muzakkar salim dia akan pada huruf. Jamak muannas salim dia akan pada baris. Jamak taksir dia akan pada baris. Baris. Baris juga. Baris. So mufrad, jamak muannas salim dan jamak taksir semuanya duduk pada bahagian baris yang akan berubah. Okey. Baik. Sekarang ni kita akan rasa macam banyaknya benda yang saya nak kena ingat. Kan? Ya. Saya nak kena ingat baris huruf apa yang duduk dalam tu. Okey. Beruntungnya kita sebab kita ada Quran. So bila kita nanti masukkan semua ini dalam Quran, dia akan jadi insya-Allah lebih mudah. Okay. Kita dah familiar perkataan berbentuk jamak dekat dalam Quran. Betul. Perkataan jamak taksir pun kita dah banyak dah familiar dekat dalam Quran. Jamak muannas salim lagilah. Kan? So semua baris dan huruf itu dah siap berubah dah dekat dalam Quran. Kita tinggal nanti tengok dan ini dia begini. Sebab dia ini. Yang akan nanti mencabar sedikit adalah bahagian sebab. Kita nak letak dia dekat mana. Itu nanti yang sikit mencabar. Adapun baris dengan huruf, Quran dah bantu kita 100%. So kita cuma tinggal identify je. Ni baris depan. So soalan dia kenapa baris depan? Waktu tu kita akan bagi sebab. So sebab inilah yang akan panjang sikit nanti dan akan lebih mencabar sebab kita nak kena letakkan dia dekat bakul yang mana. Okay. Dan pembelajaran tentang sebab ini nanti juga yang akan membuatkan kita nampak bila nanti bincang tentang balaghah, bincang tentang ma'ani, sebab ini yang akan digunakan. Ingat tak dalam Quran saya pernah sebutkan dulu kan, contoh yang kita familiar. Kita ada namanya at-taqdim wa ta'khir, mengkedepankan dan membelakang. Kan? So macam mana nak tahu mana yang depan, mana yang belakang? Kita kena tahu susunan asal dululah.
Nak tahu susunan asal itu macam mana, dekat bahagian mana, itu kat bahagian sebab. Bahagian sebab kita akan belajar. Susunan ayatnya kena ada subjek dulu, baru predikat. Mana boleh predikat dulu, baru subjek. So, bila kita masuk Quran, kita tengok, oh ini baris depan. Tapi dia adalah predikat. Tapi kenapa dia duduk depan? Oh, tak boleh predikat duduk depan. Predikat kena duduk belakang. So, timbul soalan kedua untuk tadabbur pula. Kenapa untuk tadabbur? Kenapa Allah letak ni kat depan? Sedangkan dia sepatutnya kat belakang. Okey. So, itu soalan kenapa akan ada dua kali kita keluar. Pertama, kenapa nak tahu sebab. Yang kedua, kenapa nanti bila kita nak tadabbur. Baik, setakat ini. Untuk bahagian ini, ada soalan? Ya Ustaz. Sekejap. Silakan. Jam huruf yang i'rab huruf, lepas tu dia ada musanna dengan jamak kan. So now kita Ustaz tik dekat musanna dan yang alif waw ya ni. Sebentar, alif waw ya. Ya, okey. Okay. Yang Ustaz cross dekat jamak Okey. kan. Ustaz explain sikit lagi sebab apa alif ni also is used to refer as jamak kan? Tak. Tak. Kalau kita kalau kita belajar kalau kita flashback balik yang asas dulu, kita belajar tentang musanna. Apa tanda untuk musanna? Tanda untuk musanna ada dua. Satu alif nun baris bawah, yang kedua ya nun baris bawah. Itu tanda dia. Kemudian kita belajar dulu tentang jamak. Apa tanda untuk jamak? Tanda untuk jamak adalah waw nun baris atas akhir perkataan. Betul? Dan juga ya nun baris atas akhir perkataan. So ini tanda asas dia dulu. Untuk musanna dan juga jamak. Okay. Lepas itu kita sebut muslimuna dan juga muslimina. Itu untuk ramai. Kalau untuk dua orang Islam, muslimani ataupun muslimaini. Itu untuk dua orang Islam. So, sebab itu untuk huruf, okay, alif tu tak ada dekat jamak. Sebab jamak dia ada waw je. Waw dengan ya. Okay, alif tu memang khas untuk musanna, untuk dua sahaja. Dan waw itu memang khas untuk jamak sahaja. Dia tak digunakan untuk musanna. Dan ini adalah tanda asas dulu yang kita belajar. Okay. So sebenarnya ini je bahagian awal ni, dan inilah perbincangannya pun tentang nahu. Bahagian ini. Berubah baris, berubah huruf. Baris ada 4, huruf ada 3. Ini asas dia. Okay. Baik. So dalam buku dia ada tunjuk dia tukar baris. Okay. Dia ada tukar baris. Dan itu letak ada baris juga. Okay. Yang kedua, satu lagi pada jadual yang ketiga, disebut buang huruf. Itu masih lagi dalam huruf, cuma dia dibuang. Bahagian itu kita hold dulu. Kenapa? Kerana itu bahagian yang kita dah belajar pun sebenarnya. Asasnya itu kita dah belajar. Contoh, kalau kata buang huruf ini. Buang Cik Nun. Okay. Buang huruf ini, contohnya kan. Lan yanama. Okay. Dia mansub bilan wa alamatu nasbihi hazbun nun. Kat sini dia dah jadi hazfu nun. Tadi subut an-nun. Sini hazfu. Hazfu ni apa? Buang. Al-walidan lam yanama. Majzum bilan wa alamatu nasbihi hazfu an-nun. Dia Ustaz, buang. yang dia tengok daripada yang tadi, yang page berapa tadi? Ini? Kan tadi yang kita buat jadual i'rab dengan huruf tadi. Perkataan dia, Ustaz tunjuklah perbezaan dia. Al-walidani yanamani tu. Sekarang dia buang Cik Nun tu. Okey. Mana? Sini. Dia hazaf lah. Sebab ada lan tu kan. Dia hazaf lah. So ini tadi, yanamani ni asal dia lah. Itu asal dia. Tanda dia ada sebut an-nun. Dia ada nun kat belakang tu. Kenapa dia ada sebut an-nun? Kerana ada waktu nanti nun itu dibuang.
Ini saya nak cerita dulu. Kita bukan nak belajar lagi detail. Kita nanti sambung minggu depan untuk belajar bab ni. Ini saya cerita dulu. Kenapa? Kan? Cerita dulu. Kita tak belajar lagi. Minggu depan apa belajar? Okey. Ni saya cerita. So, untuk dengar sahaja. So, kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tak apa. Tak ada masalah. Baik. So, ada perkataan yang 5 ni je. Okay. Ada waktu yang nun itu kekal. Ada waktu yang nun itu dibuang. Okay. Bila nun itu kekal, bila nun itu dibuang. Okay. Dia bergantung kepada perkataan yang datang sebelum itu. Sebelum itu. Okay. Ini sebelum itu. Okay. Sebelum ni apa? Tak ada apa-apa. Okay. So ada perkataan yang datang yang kalau dia datang, dia akan apa? Efek perkataan selepas itu. Dia macam perkataan, dia macam huruf jar lah. Huruf jar kan. Kalau huruf jar datang, perkataan selepas itu dia akan beri bawah. Kenapa dia beri bawah? Kesan dia daripada huruf jar. Okay. Ini nanti kita akan belajar ke depan. Okay. Lan ini kita akan belajar ke depan. Lam ini dan kumpulan dia semua kita akan belajar ke depan. In fact, waktu kita belajar dulu, kita dah belajar dah benda ni. Kan? Kita belajar dalam kata penegas. Kita belajar dalam apa tu, tajuknya adawat an-nasab. Nanti boleh buka balik nota. Adawat an-nasab dengan adawat al-jazam. Kita dah belajar dah. Okay. Adawat an-nasab tu maksudnya apa? Itulah dimasukkan dengan geng-geng mansub ni. Geng-geng yang kalau dia datang, dia membuatkan perkataan yang datang selepas itu baris atas. Kalau dia mufrad, dia balik kat sini. Ni. Kalau dia satu je. Okay. Adapun kalau dia ramai, yang ada alif nun, waw nun, ya nun, maka nun itu dibuang. Nun itu dibuang. So ini huruf-huruf yang nanti kita akan belajar baliklah ke depan. Okay. Satu geng yang diefek perkataan selepasnya. Sama ada dia menjadikan baris atas, dia jadikan baris bawah, dia jadi baris depan, dia jadikan baris sukun. Ataupun dia akan buang huruf. Dia akan buang huruf. So itu nanti kita akan belajar ke depan insya-Allah. Tapi asas dia apa? Asas dia ni yang kita buat ni. Asasnya adalah ini. Ini asas dia. Ini dia punya asas dia. Berubah baris. Yang cerita tadi tu, dia buang nun, dia baris atas. Ini semua cerita dekat bahagian sini, bahagian sebab. Bahagian sebab. Kita belajar tentang sebab, kita akan jumpalah nanti semua huruf-huruf tu. Tapi asal dia, inilah dia, baris dan juga huruf. Wallahu ta'ala alam. Saya buka dulu soalan. Silakan. Untuk nahu, pertama terus tanya kalau tak clear. Yang kedua, kalau dah tanya ataupun dengar orang tanya ataupun saya dah cerita beberapa kali tapi masih tak clear, maka itu adalah perkara yang biasa. Jangan rasa down kalau kita tak faham juga lagi. Kenapa? Okey. Sebab sekarang kita sedang menggabungkan semua maklumat asas yang kita nak guna sekarang tetapi dengan pattern yang sedikit berbeza. Dengan ada terms yang khas yang kita kena gunakan. Kita nak ingat mu'rab dengan mabni pun okey, perlu beberapa saat. Masuk lagi nak ingat marfu', mansub, majzum, majrur. Perlu lagi beberapa saat. Nak kena ingat lagi nanti dia dengan alif ke, dengan waw ke, dengan ya. Perlu lagi beberapa saat. So dia memang akan lambat. So okey tak kalau kita memang lambat sikit nak ingat? Okey je. So bahagian awal ni kita pusing banyak kali pun tak apa. Tak ada masalah. Boleh? Masalahnya tak tahu pun nak tanya. Tak tahu apa nak tanya, itulah dia balik kepada 3 kumpulan. Pertama, apa dia? Terlampau faham. Yang kedua, terlampau tak faham. Yang ketiga, sedang proses. So kita dalam bahagian sedang proses. Saya yakin kita sedang proses. Sebab tu kita tak ada soalan nak tanya. Jangan risau. Saya macam saya pernah kongsikan, saya pun dulu tak ada soalan nak tanya sebab saya rasa memang aku takkan faham sampai ke sudah lah apa benda pula. Tak, Haji Syed ada nak cakap. Sama lah Ustaz. Silakan Haji Syed. Tak, sebab tu boleh kita samakan dengan fungsi dia. Boleh?
Boleh, okey. Boleh. Yang Ustaz, yang table sebab tu tak ada dalam buku ni Yang Table yang mana? Table ini ke? sebab Ustaz yang bagi. Ini. Ustaz bagi. yang ni. Table ni tak ada. Saya nak tangkap gambar. Tak gambar saya ke? Kalau nak Tak, PM, bukan. kalau nak PM Ustaz. Okey, saya kecilkan sikit. Kalau nak tak gambar, tak gambar. Okay, silakan. Ustaz, Ya, saya. saya lebih suka kalau Ustaz selalu gunakan whiteboard ni, besar-besar ni. Whiteboard ni, Ustaz, bila Ustaz mulakan dengan satu benda yang baru, lepas tu Ustaz terangkan dalam whiteboard yang kosong ni, Ustaz tulis sendiri. Okey. Hmm. Whiteboard Ah. yang ini tadi lah. Macam tadi Ustaz buat tu kan. Skrin kosong lah. Macam seolah-olah macam kita ni bukan kelas online, kita ni tengah bersemuka ni. Macam Yang ini. Skrin kosong. Whiteboard inilah. macam Ustaz baru buat tadi ni. Yang ni. Sikit-sikit Ustaz ajar, Ustaz pergi dekat sini. Lepas tu Boleh. contoh Ustaz boleh pergi kat dekat buku. whiteboard baru. Macam tu Ustaz. Contoh boleh kat buku. Boleh insyaAllah. Siapa yang tidur saya baling kapur. Pemadam Ustaz, pemadam Ustaz. Pemadam sakit kalau kena. Lambat pun sampai. tak apa Ustaz. Asalkan kita faham kan. Lambat pun sikit tak apa. Ya. Boleh. Tahu tak kenapa yang ni nampak mudah? Ya, kenapa? Diagram dia tu senang. Kita Pertama, yang paling besar sebab dia kerana background dia warna putih. pula. Ya, Kita nampak lebih lapang dan mudah. ya buku ni gelap Buku tu sebab dia gelap. So kita nampak dia susah. kabur je. Itu je. Itu je sebenarnya. Tulisannya Halus sangat. Tulisan buku ni halus sangat. Kita So, mudah bukannya tertipu. saya ajar bagus, tapi sebab dia putih, itu je. Kan? So kita nampak, wah senangnya dia putih. Ya, buku. Kan insyaAllah. Tapi kita akan ambil maklumat dari situ, kemudian kita cuba extract apa yang kita perlu nak tahu dulu atau kita simplify sikit dalam bentuk gambaran. Kemudian kita mudah-mudahan mudah untuk kita nak dapat tangkap insyaAllah. Okay, baik. Ada soalan? Hari ni saya tak kira pun. Sebab Nahu memang tak boleh kira. Baru nak Tanyalah kira. soalan. 1, 2, 3. Tanyalah soalan panjang sebab memang dia perlu bertanya dan perlu untuk nak faham. Tapi kalau masih lagi tak faham, tak apa, jangan bimbang. Kita sambung je lagi kan. Haji saya kira awal-awal dulu pun tak adalah kali pertama belajar tu boleh master, boleh tahu Haji Saiz. Pengalaman sikit Haji Saiz. Tak ada Ustaz, bila kita dah application tu baru kita boleh betul-betul dapat tangkap Ustaz. Jadi tu basis ni rasa saya tak apalah kalau kita keliru sini, keliru sana. Tapi bila betul-betul kita dalam Quran apa semua tu kan, nanti kita tengok Baik, insyaAllah. Menarik juga kalau kita ambil nanti contoh pada Quran juga kan. Jangan risau. Kita ambil satu, kita akan tengok contoh pada Quran. Macam mana apply dia Ustaz? Betul. InsyaAllah. Baik, qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairah. Meluangkan masa pada pagi ini dan nak memeningkan kepala untuk belajar. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai amal yang saleh insya-Allah. Malam ni insya-Allah kita ada bahasa Arab santai edition kita. Kita belajar balik asas. So asas ini kita lihat kita kena kuat supaya bila kita masuk bahagian nahwu ini nanti dia akan jadi lebih mudah sebab nahwu kita dah kita nak faham. So kalau waktu tu asas pun baru nak kita nak faham, dia jadi lebih mencabar.
So kita kuatkan asa, dan Nahu ni insya-Allah dia tak mudah lah, tapi dia akan sikit mudah insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.